Dalam hadis sahih Aisyah radhiyallahu anha, dia kata selepas salat duha aku terdengar Nabi berdoa simple, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain, innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali? 100 kali selepas salat duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Al-Isra ayat yang ke-60. Dan ingatlah ketika kami mewahyukan kepada kamu, wahai Muhammad, bahawa sesungguhnya Tuhanmu meliputi akan manusia dengan ilmu dan kuasanya, dan tiadalah kami menjadikan pandangan pada malam Mi'raj. Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka, dan tidaklah kami menjadikan pandangan kamu pada malam Mi'raj tersebut illa melainkan satu ujian yang besar bagi manusia. Dan kami tunjukkan juga pokok yang dilaknat, iaitu pokok zakum. Dan wa nukhawifuhum, rentetan perjalanan Isra dan Mi'raj kami tunjukkan kepada kamu tentang beberapa perkara tentang akhlak dan perilaku umatmu. Fama yaziduhum, namun semua itu tidak menambahkan apa-apa pun, melainkan tughyanan kabira, kekufuran yang amat melampau. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Pengurusi Majlis, berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azki, Imam dan Pengurusi Masjid Al-Mahmudi, serta kepada para pegawai masjid, ini Tuan-Tuan Imam Bila dan Siap, ahli-ahli pemegang amanah yang bertanggungjawab mentadbir dan menyelia mengurus Masjid Al-Mahmudi ini, khususnya pada saf kepimpinan masyarakat muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama kali saya mohon maaf, kesihatan agak tidak berapa sempurna. Balik pada umrah Isnin baru ni,
Selalunya bukan tak pernah berlaku mula-mula dulu. Lepas tu rasa tak ada masalah sakit, demam, batuk, dan ada juga asma, lelah. Kali ni buat jemaah tak pening kepala, tapi Allah uji pula dengan kesihatan. Dan Alhamdulillah, jangan risau, dah cek COVID dah, memang tak ada COVID. Gua dah seram, kata start ni COVID dah habis. Aku salam dah tadi, InsyaAllah tak ada apa, dan habiskan antibiotik je. Beginilah suara saya, dah tak original. Bila Allah tarik suara pun masalah juga. Saya 4 bulan warded di hospital tahun 2016 sampai 2017. 8 bulan saya tak ada pentas kuliah. Saya jarang kuliah maghrib, saya tak ada. Di Selangor sekali sebulan, di masjid saya jadi imam daerah Kau Selangor 8 tahun dulu. Saya masih kekalkan. Walaupun tak boleh di Selangor mengajar, tapi saya lebih memilih kepada kuliah-kuliah perdana khas. Jadi saya jarang di Selangor, saya banyak terbang keluar. Jadi bila sakit tu, faham dah lah. Dan kaki saya ni belah kanan memang saraf tak. Memang sampai sekarang saya segi boleh buat apa. Doktor kata, doktor yang punya mulut berbiaya juga. Dia kata kalau lega Alhamdulillah, kalau tak lega tak terima. Yang penting suara A. Dia kata harap kita dok sakit, kita suara kita. Itu cara kita latih tu. Doktor ni bagus, orang yang warak, tawaduk, IPG Tawakal di Kuala Lumpur, Dr. Hadi Husin. Dan dia lah antara penyebab, asbab kepada saya tidak lumpuh, kerana dia masukkan alat yang lain dalam belakang saya besi. Tapi sarap tak kena buat apa Ustaz, sebab kita ganggu original. Ya, itu antara dia. Baik, terima kasih lagi. Saya pun tak sangka pula hari kedua ke ketiga ni. Ketiga dah. Yang kelima duk panggil lagi. Saya kata, oh ada ceramah. Saya ambil peluang bagi Kedah ni saat lagi, pasal memang kampung saya lah. Kalau Kedah lawan Perak, saya tak sokong Perak. Ya, saya sokong Kedah. Inilah rumah Allah cakap. Kalau buat bola. Sebab saya duduk untuk di Simpang Bukit Temaga tu. Muasasah Darul Ulum tu kami duduk jaga teman curfew dulu. Teman almarhum Ustaz Syahid Ustaz Ibrahim Mahmud berlaku kacau bilau antara bangsa, kita suka bergaduh sampai hari ini. Dan kami jagalah anak muda waktu sekitar 5. Kata orang tempat jatuh lagi dikenal. Jadi dia ada relationship dari sudut sosial, sama ada kawan-kawan lah sekolah. Alhamdulillah, telefon pergi rumah 2 kawan kenduri. Kawan saya perempuan banyak, kelas saya perempuan ramai belakang ni. Dan ziarah juga Abang Osman bin Abdullah, rumah sebelah Masjid Kilarit tu. Dia pergi umrah dengan saya bulan ni. Dia turun airport KLIA. Anak dia kena singgah ke Pakai Buntak Hospital, drop oksigen, kemudian transfer ke Sana Bahaya, kemudian doktor pasal tidurkan, terus dimatikan, dalam bahasa kasar tu lah, lalu meninggal. Dan sepi ziarah kubur dia tadi. Dan dia pesan kat saya, sepi ziarah seorang tua dah kat 90 tahun. Bila tok saya mengamuk dengan saya akan lari sembunyi pergi rumah dia. Kalau tok saya nak watan saya, nak katok saya, rumah dia lah jadi penyelamat. Dia bergaduh dengan tok saya. Ada katok cuang buat apa budak-budak. Tok saya cengeh. Saya tak jumpa lagi tok zaman sekarang macam tu. Sebab saya cucu nak masuk 3. Cucu tarik pek mata, dia baca kitab. Cucu jatuh handphone, tak pernah ketuk kepala budak tu. Tok kita semua dia guna. Kita macam robot. Tapi kesan dia tu beza. Kesan beza. Jadi Alhamdulillah. Lepas tu kalau utara panggil ni, saya turun insyaAllah.
3 pun tak apa, 4 pun tak apa lah. Cuma tak cuma je. Musim ni musim Isra Mi'raj. Tajuk ni cantik. Saya nak tajuk ni. Sebab saya tak nak cerita naik tanah sampai begini, naik ke atas. Pertama jumpa Nabi Adam, Nabi Ibrahim semua, Nabi Yusuf, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa lah kali, Nabi Ibrahim AS. Dan saya sini tuan-tuan ada carta orang buat khas. Tajuk ni anugerah istimewa dari Sidratul Muntaha. Tapi orang ramai tinggal. Dan dalam ceramah ni ramailah ada teman kita ada bincang dalam WhatsApp. Jangan duk fokus tentang Nabi naik burak, Nabi semayang jemaah dengan Nabi-Nabi semua. Fokus the end of story. EOS, finishing dia apa. Jadi bincang tentang apa Nabi dapat daripada Sidratul Muntaha. Itu sebenarnya diperjalankan itu pada Amul Huzni. Nabi waktu tengah duduk sedih. Orang Melakan tak ada, bini tak ada, orang pulau Nabi lagi bertahun. Amul Huzni kita boleh katakan sebagai satu motivation daripada Allah, sebagai satu hiburan Allah memperjalankan hamba-Nya. Cuma isu sini itu bukan bincang Maulid Rasul. Walau Nabi orang tak heran, sebab cerita Nabi di beranak, cerita Nabi buat sunnah, cerita Nabi makan, cerita Nabi minum dengan tangan kanan, sampailah Nabi perang, sampai Nabi jadi ketua kepala negara. Kita tahu, Cik tengok berapa ramai ambil moral of story tentang kisah Nabi, khususan Nabi Al-Karim Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Ustaz Zaki, kita boleh lupa makan dengan tangan kiri. Kita boleh menayak botol. Ramai tengok bila buka botol suka main kiri. Saya pun pelik juga. Maulid Nabi 60 tahun lebih yang sebut. Benda very simple, tapi hati kita jahat. Masuk masjid tadi berapa ramai masuk dengan kaki kiri. Cuba cek dengan elok. Ada satu recorder ke CCTV rakam kaki masuk masjid cukup dah. Tapi yang hadap muka dia, ramai masuk kaki kiri. Siapa benarkan kita masuk masjid ke kiri? Nak beritahu Allah tak bagi. Ramai keluar masjid nanti menaksahkan masjid, keluar pergi kanan. Siapa ajak kita? Benda simple je. Tapi apa efek atau impak daripada sambutan Maulid Nabi kita buat? Kalau masjid masuk kaki kiri, kalau makan, minum, walaupun kulu bercakap pun nak kata bismillah pun ketat lidah. Apa faedah? What is the function of last prophet? Apa tugas Nabi? Ada cerita kat Nabi beranak, kita duduk berjanji malam-malam duduk baca qasidah semua tu. Itu bukan Nabi nak sebenarnya. Nabi nak apa yang dilahirkan, ma yuladud Nabi. Apa yang Nabi lahirkan. Itu paling penting. Atau hari ni kita berjumpa, bergaduh. Orang kafir nak atas kepala kita. Bukan salah orang kafir, salah kita sendiri. Sunnah yang i'tisamu bihablillahi jami'an itu tak ada. Memang rasa penat sikit. Kalau saya ingat, saya sebut satu hadis tentang Isra Mi'raj atau Sidratul Muntaha ni. Asas dia adalah hukum yang Allah mahu mengetahui hati kita. Tuhan ni hebat tak hebat? Khainatal a'yun, pandangan orang yang berbentuk khianat Allah tahu.
Orang main mata kita entah hantar dah. Kalau kita meluat dah, kening ni pun tahu dah. Main dah, ni kening. Main dah. Meluat. Tambah-tambah pula dalam hati yang orang tak nampak, kening kita perasan. Allah Maha Mendengar, khabirun bima ta'malun. Ini asas. Lepas tu ayat ni tuan-tuan, surah Al-Isra, ayat 60. Ayat yang menarik perhatian ialah, iaitu wa ma ja'alna ru'ya, benarnya kami tak jadikan pandangan kamu yang real, bukan mistik, bukan fiction, bukan fantasi. Apa yang kami jadikan, kita sembang kampung ni, apa yang aku jadikan hang tu boleh tengok malam Mi'raj tu, bukan untuk orang nak cerita seronok Nabi bila berawang-awang atas langit, tapi illa fitnatan linnas, melainkan ujian besar bagi manusia. Kita tak bincang benda ni. Maka ulama-ulama tafsir menyebutkan kepada kita, wa kanatil fitnatu irtidadu qaumin kanu aslamu hina akhbarahum an-nabi annahu usriya bih. Fitnah yang besar yang disebut dalam Quran ayat Al-Isra 60 itu ialah irtidadu qaumin kanu aslamu hina, kemurtadan sahabat-sahabat ataupun orang Islam, kanu aslamu, waktu itu, hina akhbarahumun nabi, di ketika Nabi duk cerita dekat mereka yang aku usriya bihi, di Isra' Mi'rajkan, yartadduna an dinillah, ramai pakat tinggal Islam. Ayat ni cerita Allah nak, sebab tu apa yang Tuhan buat kat kita ni, dia ada hikmah, dia ada fitnah. Kaya nampak bagus, fitnah kat mana? Kedekut. Pandai nampak bagus, fitnah kat mana? Sombong. Setiap benda tu likulli syai'in sababan, mesti ada sebab-sebab. Allah jadi kat kampung dulu ni pak dia jahat nak mampu pun tak jahat tu. Tiba-tiba anak dia seorang jadi soleh. Nak beritahu apa? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah wal qadir ala kulli syai'. Allah berkuasa. Ramai-ramai anak dia tak jadi tu ada seorang jadi orang soleh, jadi imam masjid, dia bertelkin, bawa orang pergi haji umrah. Tengok sejarah history bapak dia, tak ada orang, jin pun lari. Mak dia kena support sebulan ni 16 kali. Ada manusia yang dosa, tapi Tuhan jadikan anak dia. Buat apa? Fitnah dekat keluarga, dapat suami jahat. Hikmah pada fitnah tu, Allah bagikan anak soleh. Maka adunan hikmah dan fitnah ini nak bagi tahu, innahu ala kulli syai'in qadir. Dia maha berkuasa. Tuhan ni saja yang buat ni macam kat kita, selagi label kita seorang hamba Allah. Lepas tu Allah sebut dalam Quran, pokok malaikat ni la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun.
Tuhan tahu kita bukan selevel malaikat, tapi Tuhan telah mencipta malaikat supaya jadikan malaikat ini sebagai satu intibah. Ambil tahu, ambil perhatian. Yang malaikat punya moto Allah sebut dalam Quran. Mereka ni akan, mereka ni tak pernah duk lawan Tuhan. Dan mereka ni para malaikat, apa Tuhan suruh tak cakap banyak. Yes ma'am, yes madam, yes boss, beres boss. Itu malaikat. Masalah dia, bila Allah cipta manusia, dia buat sedikit komen. Ada saat malaikat pun tahu kita ni mai bertempat yang jijik, tanah yang busuk. Masa saya operation tu 8 jam belah perut masuk si jahit tiarap saya 3 jam bus kru 6 batang belakang saya ni. Tiba-tiba bila sedar saya nak muntah. Allahu Akbar, Subhanallah. Saya minta dekat sister nurse, sis, ayam tak boleh ustaz, dia muntah pokok kosong, tak tolong lapak ayak ni. Tak sebut lapak lah, lapak ni kita bedah ni semua makan, ayak makan. Tak nanti muntah, pelis. Dia bagi saya soalnya, dia kerat bukti trip, tak ada sampai ke lidah hilang lah. Sis, one more sis, ustaz, tapi hospital swasta bayar mahal. Hospital kerajaan kan tekah dah aku. Tak iri janggut ni nak mampu tak yang. Standard lah bayar 40,000, 50,000. Kerajaan 500 ya. Duduk 52 hari bayar 500, operasi 4 kali tulang belakang. Bila sebenarnya kali kedua tu ustaz, tuan-tuan ibu sekalian, tiba-tiba yang kedua tu masuk ke dalam perut sikit lah. Waktu saya rasa macam ada taufan perut. Dia kata, sis nak muntah. Borong. Saya tak makan pun apa tu supplement food alfalfa warna hijau tu, tapi keluar dia semua hijau. Lepas keluar tu saya terasa ustaz bau rumput, bau tanah. Sebab saya puasa daripada 10 operasi 8 jam. Start pukul 3 pukul 12 dekat 9 jam, 17 jam puasa bersih. Hikmah tak mesti nampak. Sebab tu Tuhan suruh kita puasa, sebab kita jahat. Malaikat dah Tuhan suruh puasa, Tuhan suruh jin yang kita, sebab kita jahat. Nak cerita pada kita, malaikat, dia bukan malaikat komen kalau lawan tak, yang salah faham pula saya punya statement ni. Malaikat kata, nak cerita ke golongan yang seteku nadimak ni, gitu. Bawa-bawa je dia bergaduh. Allah kata aku lebih tahu lah apa aku nak buat. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Hampa tak tahu apa yang aku tahu. Memang start main ke dunia aja anak bergaduh. Perbalahan umat Islam yang pertama ialah Habil dan Qabil lah. Sampai law ni, sampai padang lalang, padang lalang ke padang babi ke apa semua. Okey, tengok. Tuan-tuan perasan tak? Saya ambil sikit lah moral story yang mula-mula. Kita ataupun Nabi nak jumpa Tuhan pun, orang Nabi tu bagus.
Tapi ada riwayat kata 3 kali pemedahsyatan operation theater letak dekat Laga Gandam. Pertama ketika umur Nabi 10 tahun. Yang kedua kenabian. Yang ketiganya antara tadilah surah Mi'raj. Kita pernah dengar ada riwayat Tutu'u ada cerita. Bila hadis ada, hadis sahih. Dada Nabi itu ada sedikit warna hitam. Pernah dengar tak? Pernah dengar kan? Dada Nabi itu, hati Nabi bila Allah koyak, Jibril koyak tu, bedah, buat keluar hati itu, bersih dengan ayat Zam-Zam. Dan Jibril kata, ada sikit warna hitam ke hati kamu. Ini tempat syaitan suka bersarang ganggu kamu. Nak relate ayat ni dengan surah An-Nas. Kita nak bersih hati ni takkan nak pergi berada buah yang azan. Apa ayat paling baik kak? Jangan tinggal min syarril waswasil khannas alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Hati Nabi dibersihkan air Zam-Zam. Solution kita nak bersih hati apa dia? Jangan lupa baca 3 kul pagi 3 kali, 3 kul petang 3 kali, 3 kul waktu petang 3 kali. Jadi saya kata, berapa ramai yang berani baca subuh 3 kul 3 kali? Berapa ramai yang berani baca 3 kul 3 kali lepas asar? Atau lepas maghrib? Boleh. Maghrib masuk masak je, boleh masuk. Ramai terlibat. Demi Allah, saya suruh angkat tangan ni jadi aib. Dalam hadis-hadis sahih begitu, 3 kul pagi, 3 kul petang, Nabi takkan tinggal. Selain daripada ayat kursi 3 kali pagi, 3 kali petang. Waktu kita tepi kerja, orang kacau bini kita, orang kacau anak dara kita, orang kacau laki kita. Sebab ayat tu ada nak elak kacau, baca surah Al-Falaq. Sebab di belakangnya min syarri hasidin idza hasad. Nak meniaga kopi, nak meniaga kuih apa kan, kesorok bohong. Allah jadikan benda ni ada orang yang pro and kontra. Allah jadikan orang itu buruk dan baik. Allah sebut dalam Quran dalam surah Al-Kahfi, inna ja'alna ma'ala ardi, apa tu? Lupa ayat tadi. Inna ja'alna ma'ala, kami jadikan apa yang ada atas muka bumi ini sebagai ujian kepada manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadikan mati hidup tu ujian manusia. Ujian kat mana? Nak kena ambil tahu apa ending hidup kita pada hari ini. Punya sahabat kat Umrah pun ni, jiran saya umur 4 tahun tua pada saya, umur 9. Dia ingat USJ Elite, USJ RR. Bini dia drive, dia tak bersihat, jantung bateri kata orang. Dia kata berhenti nak main asal. Dia turun nak pergi kat Shell tu, dia jatuh dan dia meninggal. Isteri saya tak ada, isteri saya pergi ziarah. Dia kata abang Azhar, dia jatuh. Dia berhenti saat, dia tak boleh buat kereta dah, kakak dia bawa. Isteri dia pun kanser tahap 4. Allah beri ketenangan kat dia. Turun nak pergi mayang dalam pukul 5 lebih. Nak pergi, ialah kalau kita pergi kencing dulu, start dia, ya, niat nak semayang. Tuhan matikan hasban niyatihi. Dah sangat Allah tak awak diam semua ni insaf ke apa. Lain macam pula Ustaz Sri berjamaah malam ni. Tak ada lagu tak boleh, suara tak ada.
minta maaf lah. Tak nak buat lah, nanti panggil lain. Bila bautizan. Allah matikan dia hasba niyatihi. Dan Nabi sebut dalam hadis Sahih Muslim, al-a'malu bil khawatim. Amalan kita tu nilai kat mana? Bukan pada awal. Tapi bila kita nak mati, macam mana hidup kita? Ismail bin, pelawak dan pelakon orang kita kena meninggal kat Mekah, kat Kaabah. Kata lepas dia nak tawaf Nabi ni muda ke pernah Allah Alam. Pelakon, pelawak. Tapi al-amal bil khawatim. Ini hadis Sahih Muslim. Bila Dr. Sabri Yusi meninggal tanpa ketika kuliah subuh, dia pun hantar gambar kat saya. Anak dia best student, same batch dengan anak saya lelaki tu. Anak seorang tu kan, perempuan, pelajar terbaik, foreplay. Bayangkan ada sama. Jadi apa iktibar? Kita fikir, kita macam mana agak-agak boleh aku mati macam tu ke tak? Waktu kita dalam bab-bab ni kena fikir balik. Ada orang mati perjuangan ialah kuliah sampai ke ilmu tutup guru. Nak beritahu pasal apa? Sebab kita ni kalau nak ukok dengan Bismillah, minum sikit. Kalau nak ukok dengan piring ni rasa besar sangat. Apa dia kak? Duduk sini. Apa dia? So, hati betul lah. Ni besar sangat, tapi tak ada benda lah, lebih kecil. Ni. Kalau makhluk yang nama Ultraman kat sini. Okey. Ultraman ending dia selalu lawan apa? Lawan apa? Raksasa. Kalau Ultraman tu dia punya hati dia tu dia ada signal, kita tak ada. Hijau kuat, dia tu merah. Waktu tu dinosaur tu lawan dia, rasa bunyi kan, dah tak ada dah welding tu. Mana nak Ultraman kan kalau hati dia masalah. Agak sama kita. Sama. Kita jahat bukan pasal tangan. Kita kurang ajar bukan pasal mulut. Tapi asbab dia, punca dia daripada mana? Hati. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersih semua, hati bersih. Ada satu solution di situ, ada jalan penyelesaian. Summa utitu bitistin min zahabin mamlu'atun bil iman. Riwayat lain, al-iman wal hikmah. Lepas tu malaikat buat mai satu bejana, satu mangkuk. Ini beremah. Yang dalamnya itu diisi dengan iman dan hikmah. Ataupun iman dan ilmu. Iman dan kebijaksanaan. Sebab ulama bincang kenapa Nabi Idris ada dekat langit. Maaf, Nabi Harun. Nabi Idris awwalu man khatta bil qalam bahwa Idrisun. Orang yang mula-mula menulis di atas muka bumi ini adalah Idris. Dan dia berjumpa. Hati Nabi clear, okey, cantik dia, alhamdulillah.
Yang kedua, hati itu juga tetap takkan elok kalau tidak ada dua benda ni. Iman dan hikmah, ataupun iman dan ilmu. Sebab itu, kalau tuan-tuan, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, lihat, ada satu hari Nabi SAW yang mana kita lihat Abu Umamah Al-Bahili. Ini ada dalam Musnad Imam Ahmad. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tunqadanna ura al-islam urwatan Allahu akbar. فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها أولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. Kata Abu Umamah Al-Bahili daripada Rasulullah SAW, demi sesungguhnya pasti akan berlaku di mana simpulan-simpulan yang mengikat ajaran Islam akan dibuang satu-satu dalam Islam. We are Muslim, kita orang Islam, tapi pasti ada satu benda nanti dia akan buang lilitan yang ada kat tubuh badan orang Islam. Seorang balik, mulut tak jahat, tapi hati jahat. Mata tak jahat, kalau hati tak jahat. Pegang formula tu elok. Ni, hak Ultraman tak duduk tengah. Tak berani kacau bini orang kalau hati tak kacau. Tak berani berzina dengan bini orang dekat pejabat, kat Kedah wadah saat sikit. Lebih ceramah dah itu. Jabatan kerajaan. Skandal seks. Saya 3 jam ceramah dekat Terengganu satu masa tentang sexual harassment. 2 jam 45 minit. Masalah hati. Aduh, masalah seks susah tak tahu saya. Malah pula kacau bini orang, tak ada masalah lah. Hukuman dah tak ada. Nak elok. Bagus semua diam Ustaz. Dok saya seorang cakap, Islam merah ni dia boleh membentuk tangisan. Anugerah. Jadi orang buang satu-satu orang buang. Allah kata la tunqadanna, pasti berlaku. Nabi sebut ulahunna awaluhunna naqdal hukmi, mula-mula mereka buang hukum Tuhan. Perempuan buang tudung biar nampak aurat, dan buangan itu tanpa dipasedang, yang itu adalah hukum. Sudah balik kalau minum air makan tangan kiri, oh dah, tu jawapan dia. Kalau tuan-tuan tak percaya, kak yang mahu kak didik anak-anak tu orang. Tuan-tuan tanya pok-pok dia ni, tu yang hak yang telah berjaya menghilangkan apa benda itu. Tuan-tuan tengok, kita jangan tengok belem dia, doa dia bagi baik. Ada hikmah insya-Allah. Kalau tanya mereka, tanya siapa lah, pakai tudung ni hukum apa? Untuk orang hukum apa? Wajib. Kenapa kau tak pakai? Agak dia malu tak agak? Tak malu.
Tuan-tuan biar laki bini tuan-tuan pergi merkit pakai baju t-shirt dah beli 14 RM10 dekat Langkawi. Langkawi tu lang dah tak ada, dah tinggal kawi. Dia heret lah baju tu, nampak tetek pun kebih lah pakai. Yang kita berseronok pun bini kat belakang, oh nak betul lempit, lalu belah-belah sungai korok ngalah pergi air lebuk ayam. Pada belakang tu kan, oh ni bahas sedih kedai kopi lah, ambil bah ni duit nah bini yang pungkok macam kedai lah, bukan nak darah pun dia cucu menopos dah, haid pun tak keluar lah, tapi nak mampir tak dari hukum. Orang tak rasa pun boleh kata, tak perasan pun boleh kata. Lepas tu kita salam orang perempuan, tak ada lah ni, salam kan, walaupun ada hukum khilaf. Dia beza orang nak tahan hukum ni jumpa perempuan. Orang tu cara baru. Hak keduanya, hang gitu, soal nikah. Kalau salam tu kena tangkap. Mula-mula hukum. Yang keduanya apa dia? Akhiruhunna. Dia banyak lagi. Tinggal. Bak faraid. Ramai orang tinggal. Nak jaga hati adik-beradik perempuan. Tak apa kita merata. Tak kira faraid. Mana boleh. Tidak boleh agi harta pesaka ikut nak ambil hati orang. Mesti ikut hukum faraid dulu. Lepas bagi semua faraid, kau dapat 10,000, kita 20,000. Ambil kau lah 3,000 kau. Itu baru ikut rasa hati yang baik dengan kau, dengan adik perempuan. Sayang kau nak jaga hati kau adik perempuan sampai tolak ke faraid. Sebab tu kita boleh katakan ramai tak terfaraid. Tanah bendang sampai 15 nama nak pergi tanah dia. Orang kita tak fikir bila aku mati, laki aku mati, aku wajib faraid tanah bendang. Kerana nak aku dapat berdek je anak aku punya. Apa ramai mak-mak kita buat macam tu. Bendang. Sepi dia fikir lari. Ada 7 nama. Beli. Lah kali. Nak buat wakaf pun pening kepala. Orang Melayu paling teruk dalam bab faraid. Berapa ramai bini, laki dia mati, bini dia tak bagi kuasa, tak pecah amanah, tak bagi amanah, tanah bendang ada 10 relum, tak bagi ke anak-anak dia, sampai ada anak dia 3 orang mati dulu. Jawab depan Allah. Anak pun tak berani. Dia kata lagi, mak ada biar pi ya. Bukan masalah biar pi ke tak biar pi. Kadang-kadang nama pun tak tukar ni Ustaz. Orang kita, rumah yang kita duduk tu, kita mati, dia nak cerita tarut rumah tu dapat anak bongsu. Mana boleh? Bangsa kita macam mana? Hukum ni orang duk tak ambil tahu dah. Belum cerita tentang insurans motor kereta. Tu, yang akhir sekali apa dia buat? Sebuah anugerah yang cukup indah. One of the solution how to clean our heart. Satu kaedah formula macam mana nak bersihkan hati kita, termasuk saya bercakap. Buat ibu-ibu tengok, anak kita tak semayang, menantu tak semayang, tak ada perasaan. Hampa tak semayang ke? Hampa tak semayang ke? 5 je. Mulut berat macam mulut babi.
Babi pun terkejut. Dalam menantu perempuan kita balik pakaian semua ketat, rambut perang. Babi pun tak macam tu. Babi bulu satu je warna. Ni orang pergi kat hutan memerang lari. Patutnya kalau dusun kita ni babi beruk duk kacau, letak jenis ni tak lautan. Gitu beruk. Kita rasa seronok dalam menantu kebun. Duk layak menantu. Oh, menantu kira balik ni tu. Rambut macam kasut beli. Pasal apa? Allah hilangkan rasa hati ni takut dengan hukum Allah. Tambah-tambah hujung sekali. Apa sambutlah tahun ni, esok Mi'raj, apa sambutlah tahun depan. Kalau hampa tak mula balik dengan solat elok-elok, tak elok sambut lah. This is a special gifted from our God. Ada istimewa. Allahu Akbar. Bila semayang tongkai, apa ada? Lalu Nabi relatekan kisah ini dengan sabda Nabi, al-farqu bainana wa bainal kafir as-salah. Difference, beza kita orang Islam dengan pupuk kafir. Semayang ni bukan zakat. Pupuk kafir bayar zakat macam mereka. Mereka lebih banyak di Oxford, Harvard, to Bill Gates, orang ke Facebook tu, mereka wakaf. Tapi mereka tak semayang macam kita. Maka Nabi sebut lagi, as-salatu imaduddin. Salat tiang agama. Faman aqamaha, siapa tegakkan dia, makna dia tegak agama berelok. Siapa tinggal dia, ada madin untuk agama. Kita tak terasa dia tu, tak terasa langsung, tuan-tuan. Surah Mi'raj panggil penceramah rata main. Muka Bengali pun main, muka Melayu main, muka Jawa pun main ceramah. Muka Banjak pun main, muka Myanmar pun main ceramah. Hak serban 2 ekor ada, hak 6 ekor ada. Tak gimana? Tapi tak terasa tinggal semayang itu adalah merupakan satu benda yang amat malam. Once upon a time, cakap umur sikit, Muaz pernah diberitahu oleh Nabi, Muaz, kau nak tahu tak apa itu Ra'sul Amri wa amudihi wa zirwat sinami? Muaz, nak tahu tak apakah puncak bagi segala urusan? Nak buat datang apa-apa, nak fikir benda tu dulu. Muaz, tahu tak apa tiang bagi urusan kalau nak jaya? Muaz, nak tak ukhbiruka zirwat sinamil amri? Nak tak aku beritahu dekat hang kemuncak bagi segala kejayaan segala urusan? Muaz kata nak. Ra'sul Amri, nak buat kerja apa pun, tengok Islam kata apa. Kepala Ra'sul Al-Amri urusan Al-Islamu, dikhabarkan Islam itu adalah tempat rujukan bila nak buat apa menatang sekalipun. Ra'sul Amri mubtada'kan dengan Ra'sul Amri. Nak buat apa? Nak minum. Bismillah. Lepas minum, Alhamdulillah. Nak minum, by your right hand. Masuk jamban,
kaki kiri. Keluar jamban, kaki kanan. Nak kereta Ustaz, kat Malaysia jeruk main lah. Takkan kau nak masuk belah. Nak nak sunnah. Nanti ni dulu, saya masuk dulu. Saya faham reba. Tak, sunnah kanan. Itu bodoh nama dia. Dia tak boleh elak. Ataupun dia pusing dulu. Pusing. Kanan lepas dia pusing. Allah. Susah juga. Popok ni. Kalau lain pihak mereka, itu sunnah betul. Masuk kanan. Lepas steering belah kiri. Dia cakap. Nak berniaga, tak boleh tipu orang. Nak berniaga, timbang tak boleh kurang. Nak berniaga, kena clear and clean and caring. Clear, clean and caring. Kalau orang tu kata, apa dia? Panggil 3 upang kau mana 3 upang kata. Caring lah sikit. Tak apalah kak, tak ada duit besok boleh bayar. Mereka kena ada clear, clean and caring. Kena bersih. Ini gelas sudu dia bagi kita makan tu hitam legam lah. Kenapa ada penega-penega yang jenis tak clear, tak clean ni? Tak caring, dia tak peduli. Jangan makan sudu jenis tu. Raksa nanti keluar lah tu. Bahaya untuk kita. Saya nak kubik lempak buah. Sudu lagi jatuh dah. Tak ada langsung. Pergi lah langkah itu. Pergi kat haji sampai geruk. Murah je. Beli kat belah-belah. Bukan Rabu tu apa mendatang tak mahal. Balik sewa tempat. Haji murah. Bawa balik sikit-sikit. Yang bawa balik satu gudang pula custom kacau. Boleh dekat 60 biji dia tak kacau Tuan-tuan. Sebab dia tak caring tentang kesihatan. Nera pula cekik pula orang makan. Makan ikan senangin sekok. Dalam ikan masin, bayar kita naik senak sepada angin. Makan ikan senangin. Tengok bil 700 setengah. Bini Mawi pun marah. Mawi tu kaya. Bini dia ubah. Satu kepala makan ikan siakap 3-4 ekor. Makan bawah 2 orang. Saya tengok 800. Saya kenal kat Langkawi. Saya makan 800 ringgit. Aku ingat ke? Dia tak kira. Tengok bil. Dia orang tak cakap sehari. Lidah hilang. Dia baik ke buah kat. Bila orang lari pergi Thailand, kacau. Pihaknya apa hati, makan nak mana pun agak bagus. Pergi tani pula, kena pula apa tu, suot tu. Tu dia jenis masam. Lawa di mana lagi? Contoh, tak boleh tipu orang. Sebab apa? Ra'sul amri, kepala bagi segala urusan. Apa Islam kata? Politik dendam. Apa Islam kata? Boleh tak? Dia kata dendam tak boleh. Sebab dendam sifat Tuhan. Hamba dia diharamkan ada dendam. Berhenti dendam tu. Aku ada kuasa nanti hang tunggu tengok. Tak apa. Kalau aku tak ada fikir rakyat lagi. Jangan. Ajak bincang gelak. Itu yang pakak bergaduh pada bapak hang, pada bapak aku. Kan? Nak buat dia dah geram sangat tadi. Nak kata apa lagi? Menyebabkan benda dendam kesumat ni takkan selesai masalah. Bergaduh sampai kiamat, percayalah. Adik-beradik kena bukan halau. Dia yang tahu 6 orang adik-beradik, dia paling bodoh. Kelas buat SPM 5, kelas yang hujung 5 hujung. Cikgu ni sampai naik sawang budak ni. Masuk kelas jawi, cikgu buat alik jawi alif ya mim yam. Eja apa ni dia? Tom yam. Mengguli cikgu tu. Teriak haram jadah budak ni. Asal terkedah tu bodoh sangat tu.
Balik rumah SPM gagal. Mak dia halau. Mak dia. Mak ni dia jahat mak dia. Tahu ni makan tidur. Pening nak tengok halau dia ni hang keluar cari kerja Bagi berat je. Dia pun hari-hari duduk birik keluar kerja habis berat, keluar kerja habis berat, keluar kerja. Ingat kawan dia kerja apa benda belah-belah KL ikut. 25 tahun tak ada lagi. Tapi dia pakai kereta mewah ni. Kenapa dendam? Kita tak nampak tentang hikmah dan ni'mah. Sudah balik. Allah jadikan kita tak ada kuasa ada sebab. Tapi jangan over. Baiklah Nabi Kedah sekali pun. Allah bagi jadikan kita ni imam ada sebab. Jangan ego dengan orang lain. Allah lantik kita jadi kita orang pun. Dah ada rasa kesumat dalam jiwa kita. Nampak gayanya. Kali ni kira aku. Itu Naruto Shippuden. Rasul Amri al-Islam. Apa nak makan bismillah semua. Hatta nak berjima' doa dah. Ingat tak doa jima' apa dia? Lupa kan. Ini pun mana puas lah. Apa doa ketika terpancar air mani? Ada doa dia. Allahu Akbar. Yang kedua, tiang bagi segala urusan. You be success. You want to be success. Or profession, or job, or business, whatever lah. Semayang jangan tinggal. Dia kata pokok kapiak haram tak mayang elok kaya. Ingat. Apa fitnah dia? Nabi kata itu adalah istidraj. Orang kapiak tu tolak cerita kat dia. Dia kata tu orang tu menega tak. Nabi ni anak-anak ni semua pakai, dia tak pakai. Mayang haram Jumaat pun tak ada untuk main. Tapi tengok sukses tak mayang tak kata kunci jangan mayang, bohong tak ceramah. Tak. Jangan lawan cakap ulama. Dia bercakap akan dasarkan kepada ilmu dia. Ulama ni pasti buat silap. They are not angels. Mereka bukan malaikat. Di bawah. Tapi silap dia tak macam silap kita banyak kali. Allah tak nak ubah ayat. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Jenis perempuan takut Tuhan yang bercepat ulama. Bukan orang awam. Bukan orang awam. Tapi ada ulama su. Minhum taqudul fitnah wa fihim ta'udu. Ada. Bagaimana Imam Ghazali buat satu kata-kata kaedah dia. Innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk. Sesungguhnya apa-apa kerosakan yang berlaku atas seorang raja itu, rakyat itu adalah berpunca daripada raja dia. Innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk. Ini tengok rosak rakyat kerana rosak pemimpin dia. فلولا القضاة السوء والعلماء السوء لقل فساد الملوك. Kalau tak kerana para hakim, para qadi, ulama-ulama penasihat, pemimpin itu tak jahat, maka pemimpinnya tak jahat. Fatimah Ghazali di offer gubernur dengan bayaran yang tinggi nak jadi chairman of board of advisor BOA. Dia kata tolak. Saya bang, kalau saya dah makan gaji dengan tuan harga 1000 dinar ni, saya takut nanti bila tuan buat benda tak betul. Saya nak tegur tak bang ni, takut nanti bila tegur tuan marah, tuan pecat saya. Benda ni dah ada dah pada orang tadi. Sebab bayaran penasihat bukannya murah tau, mahal. Belah ribu, 10,000 penasihat. Kalau tuan buat benda tak betul, saya nak tegur tak berani sebab makan gaji mahal lah. Tapi bila saya tak tegur tuan terturunkan benda tak betul, saya makan benda yang haram, syubhat. Andai pun, kalau pun saya ini tegur tuan,
Tuan dengar tapi tak ikut. Saya gagah tapi yang kerja dengan Tuhan pun saya makan gaji syubhat. Ni kaedah dia. Saya dibayar gaji 15,000 sebulan 2 tahun. Jadi penasihat jawatan in the bracket Bainal Qausain Special Assistant orang Tasri multi-million Shah Alam dekat 15,000 bersih kat 12,000 lah 2 tahun kerja. Saya tak perlu punchcard. Saya boleh main lewat 2 jam balik atau balik lewat 2 jam. Minyak free, tak ada apa-apa minyak klaim. Bayangkan lagi berapa banyak. Ceramah saya pakai kata dia didirikan. Agak lama mana, agak boleh berani buat itu. Syaitan dia ambil peluang. Dia suruh PA saya, budak perempuan UAE, fresh graduate keluar, setiap dia panggil pejabat di PA dia. Tuan saya di mana pun besar. Saya bukan ada sertifikat apa pun. Pakistan ni tak ada iktiraf. Saya kata, awak buatkan satu kolom daripada pukul 9 pagi sampai pukul 5 petang. Kemudian tulis jawab 5 petang tu, malam pula pukul 7 sampai pukul 9 malam. 9.10 saya buat apa, 10.11 saya buat apa, 11.12 saya buat apa, 12.1 saya buat apa, 12.2 buat apa, 2.3 saya buat apa, 3.4 saya buat apa, 4.5 buat apa, break. Sama pula kadang ada usrah dengan isteri Sri Tan Sri, gila-gila. Alhamdulillah Tan Sri ikut. Termasuk anak dia ngadap saya, Ustaz beritahu abah saya nak kahwin dengan boyfriend saya. Dia jumpa dia, Tan Sri pun marah dia, bukan marah lagi dah. Ayunya kacau dia belajar lagi. Dia kata Tan Sri, mereka dua ni duduk dalam rumah selalu. Dia tahu Tan Sri ada bodyguard ramai. Dia tak buat anak bagus, anak solehah, anak soleh. Tapi tak salah kalau mereka awal. Nanti aku fikir kemudian 2 minggu lepas tu, tak kau tak dalam tempat office, I want to see you. Baik Tan Sri, kau pergi Jabatan Agama Wilayah Sekutan, ambil barang nikah anak aku tu. Okey kan? Panggil qadi semua untuk jual nikah tu. Selamat 300 kan? Sorry, RM100. Lepas tu saya kena adakan paper, apa tu? Kertas kerja. 2-3 line upacara akad nikah ke apa. Termasuk Tun Lah Badawi, Tun Jin. Nanti waktu itu juga dulu yang Maha Mulia, dua sultan kita, Almarhum Sultan Ayahanda Sultan Sultan kita ni, Sultan Abdul Halim. Kena wedding tu, saya attend doa depan tuanku. Saya kata Tan Sri, berapa nak bagi upah nikah? Kalau ikut RM100 Tan Sri. RM100 terkejut dia. Just RM100? Very cheap, kata. Tak apa kalau cheap, bos RM1,000, RM1,500. Okey, setuju. RM1,500. Kata Rizal, rugi kalau aku nikah berapa. Aku tak pagi. Di malam Garah main kan nikah baik, aku nikah RM1,500. Lepas kat lu di mana hari makan. Tapi saya tak boleh kerja dengan lama dia. Sebab orang korporat ni, dia sistem dia lain. Tapi alhamdulillah kata, buat kerana Allah. Adik-adik, buat kerja makan gaji kerana Allah. Jangan culai, jangan curi tulang. Tak berkat kerja. Orang kita buat kerja kat jabat kerajaan, swasta majikan, pukul 10 keluar makan kat luar sejam. Sama cikgu pun masuk kelas lewat. Subjek kedua pukul 9 sampai pukul 9 dia masuk kat 15 minit. Dia buat kat luar kerja dia. Dia tak fikir tentang haram dan syubhat makan gaji tu. Jangan. Tu saya kata boleh ke? Yang bawah ni real. Kalau saya tak perlu viral benda tu. Jadi unrespected with the public. Alhamdulillah, ya Allah. Tapi netizen mempermainkan polis.
Bahkan nilai titik habis semua, habis pelanggan rosak. Itu saya kata diri saya. Boleh tahu rasuah itu haram. Orang politik atas tahu rasuah haram. Dia terbiar main betul apa? Saya apa? Buatlah sikit maklum. Dia gitu, dia tak pakai rupuk. Hati. Tahu tak? Warna hitam tu adalah hitam. Putih tetap putih. Anda sembang tak segini, bukan ceramah saya pun. Tapi okey lah. Tapi dah suku lah. Tu tengah suara tak ada. Tengah suara ada, dua suku. Alhamdulillah keluar hak jahat tadi, orang tak apa. Alhamdulillah, berkat doa ibu-ibu kot. Nak telur payah. Allahu Akbar. Orang kata Indonesia gempa bumi, tani wara semua. Islam Mindanao pakak bergaduh. Malaysia ni takkan berbantah-bantah bergaduh mulut. Musibah bumi tak ada. Sebab ada di kalangan kita yang berani cegah kemugaran. Ada di kalangan kita masih berani untuk teruskan kegiatan dakwah. Cuma kena ingat, Nabi sebut apa dia tentang tadi ni, nak buat apa benda pun adik-adik ni SPM ada 3 paper kita tengok cerita. Semayang jangan tinggal. Kita pernah dengar tak semayang kadang-kadang bentuk sunat tapi pahalanya gila-gila. Semayang apa? Semayang orang tak buat. Kalau saya suruh angkat tangan, bismillah. Kalau saya suruh angkat tangan, malu ya tuan. Silap saya pun tak buat juga. Kita boleh lupa. Time tu ada 2 masa. Time orang tidur, time orang sibuk kerja. Dan kerbau, unta, lembu terasa kehangatan waktu dia tidur lepas subuh tu. Lembu. Bukan orang. Dia akan pasal panas telinga dia akan bangkit, dia belah cari makan. Dan orang tidur waktu sebelum subuh, rakaatain qabla al-fajr, 2 rakaat sebelum subuh, sunat subuh ke apa tak kisah. Khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada pada isi dunia. Allahu Akbar. Yang kedua, Nabi kata, likulli tasbihatin wa tahmidatin wa tahlilatin, setiap tasbih itu sedekah, setiap tahmid itu sedekah, setiap tahlil itu sedekah, oleh kulli takbiratin sadaqah. Ada Muslim pun. Dan setiap takbir itu sedekah. Tetapi memadai menggantikan benda tersebut dengan salat duha 2 rakaat saja. Apa doa salat duha? Apa isi kita buat pasal tahajud? Istighfar lah kan? Ustaz dia baca tadi doa. Tak pernah kita paling baca doa dia zikir kan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, saya tulis istighfar pagi, petang 3 kali baca, ataupun pas maghrib kalau lupa asar. Terlupa maghrib buat isyak. Yang penting jangan kurang dari 6 kali. Cubalah. Apa doa waktu tahajud? Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tu je. Tetap beda rakaat. Atau solat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan dalam hadis sahih, la turadu da'watu
tidak tolak dakwah ataupun doa bainal adhan wal iqamah. Ni antara azan dan iqamah. Umpama tempat maghrib kat sembang, haram tak doa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu doa syafaat. Tak ada apa sebut saya ulang. Kenapa salat? Amudul amri. Tiang bagi segala kerja. Apa menatang pun nak jumpa Tuhan kena sembah dulu subuh. Kerajaan pun tak ada start kerja pukul 5 pagi. Tak ada mereka lagi pukul 9, 10 kerja. Tapi berapa ramai berani untuk tidak meninggalkan salat subuh. Dia kata kempen hari ni yang diasaskan oleh artis dikenal Alif Satan. Itu pun orang komen kat dia dah. Bodoh kita ni. Nak cak subuh nak jadi artis. Apa jumpa budak ni bukan sepak, nyepak tu. Haram ni budak. Dalam Islam tadi Ustaz Pusi kata apa? Balighu anni walau ayah. Ayat ni bukan kalimah. Ayat ni dikatakan fi'lah. Perbuatan termasuk ayat. Akhlak termasuk ayat. Alif Sata balik haji terlepas. Ini cara dia. Sebab dia terkenal lah orang pakat pergi masjid. Dia pula buat pula program jom subuh macam Jumaat. Yang duk kala buat apa? Duk bincang dekat kedai teh. Yang kaya tu makcik janda tu. Ini contoh. Ramai orang duk sangka solat duha nak cepat kaya. Tak ada Ustaz. Tu yang duk reka doa apa? Allahumma inkan fis sama anzilhu tu kan. Tak haram. Doa haram doa makruh doa. Tapi asas kepada solat duha ialah taubat. Dalam hadis sahih Aisyah radhiyallahu anha dia kata selepas solat duha aku terdengar Nabi berdoa simple, Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam riwayat yang lain innaka antat tawwabul ghafur. Berapa kali? 100 kali selepas solat duha. Tuan-tuan tak ingatkah bila Nabi Nuh sebut dalam Allah rakamkan tentang Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara ila akhir ayat. Aku beritahu apa hujan tak turun pasal apa dosa banyak. Apa berniaga rugi sebab dosa banyak. Ada apa jahat sebab dosa banyak. Blame ourselves. Maki diri sendiri. Biar satu pikul rampak main kita tak buat. Once upon a time, Al-Hafiz Al-Imam Hasan Al-Basri datang dekat dia. Syekh, Tuan Imam, saya ni kahwin lama dah. Juriat tak ada. Bagi tak bagi tip. Tip. Istighfar hari-hari. Sekat mana paling banyak? Mai orang tu Syekh, kampung kami ni kemarau. Bagi sikit doa apa? Tak ada doa, istighfar banyak-banyak. Sampai hujan turun. Anak murid kata, ya Syekhana, qad ra'ainaka, kami tengok kau bila engkau jawab soalan semuanya istighfar. Maka Imam Sabri kata,
takkah kamu baca bagaimana Nuh nasihat kaumnya? Faqul tastaghfirullah. Orang budak yang mengandung tak mengandung tu demai pula beberapa purnama lepas tu. Makasih Tuan Syekh, isteri saya sedang mengandung. Orang kita pergi Mekah doa, ya Allah pangkat tak nak lagi biar naik sekali duk lama dekat depan nama kira doa sebelah doa 56 dulu bagi haram tak nak. Dia sembang Tuhan bercepat makan dia. Ya Allah saya pangkat lebih kelar duk serjen haram tak nak saya meja kelar naik sekali yang boleh. Bukan tu doa dia. If you are clean, kalau kita bersih suci dari dosa, tuan-tuan, tak usah duk kacau Tuhan lah dengan banyak doa. Bukan doa kali banyak. Kita buat nak apa pun jadi. Sebab apa? Sebab apa? Berkah. Gaji 1,000, anak 7 orang, duduk kat mana? Belah-belah ayat hitam. Orang pun hitam juga. Kalau malam naik kereta tu, naik motor nampak gigi. Pak bila masjid, 20 ayat hitam, orang pun hitam. Tapi anak dia, semua jadi orang. Semua masuk universiti. Ya. Gaji bila apa? 1,000. Lalu ulama bincang, apa mana berkat? Al-Imam Al-Isfahani dia kata berkat mudah ya. Antaranya ialah disebut tentang idza halatil barakatu ala qalilin kasarathu wa idza halat ala katsirin nafa'. Wa min a'zamil maksudnya gini, wa min a'zami simaril barakah isti'maluhu fi ta'atillah. Allahu a'lam, ulama cakap. Wa Asbahan, Iran. Itu antara yang saya boleh petik. Berkat ni kenapa nak tahu kita dia? Benda tu kita dapat sikit. Tapi kalau tercampak berkat Tuhan, dia rasa jadi banyak. Tuan-tuan pernah dengar tak cerita sahabat Nabi jemput Nabi makan? Dah bayang. Ya Rasulullah, bisik. Lepas solat nanti, sila tahu masa saya ya. Kami ada buat makanan sikit. Tapi kalau boleh, jangan ramai sangat. Mana-mana patut sudahlah. Nabi terima kasih banyak. Baiklah, nanti kami datang. Sekali Assalamualaikum, satu surah tapi bini dia abang, dia pesan dah panggil awak buat apa, makan tak cukup. Cik dia buat tu Muhammad je, yang hampir panggil kata amal buat apa. Perempuan je dia mak leha, tujuh hari mencintai ilmu. Doa aku bangku bisik dengan Nabi, tapi Nabi mungkin dia buat tak tu, dia fikir dia. Mai pula, sahabat game balik pula. Contoh aku bukan main-main dengan sahabat. Dah serah. Ingui penuh ni. Makan. Lepas tu ke sahabat balik. Aku tengok makanan masih berbaki banyak lagi. Maksudnya biar Allah campakkan keikhlasan dalam tu berkat. Tak. Kalau seronok lagi orang nak menerai, sedap menerai no. Kau tengok lagi orang menerai kata baru semua. Kau mesti ada rasa perasaan. Tengok suami aku pakai kancil je. Lepas tu semua pakai binatang, rusa. Lepas tu beli sekian yang angsa.
Lepas tu lah viva babi tu. Viva nak tu babi dia ramai ni viva. Tapi adik-adik kita lelaki dia pakai kata besar. Dia start kat luar. Ya, start kat luar. Buka-buka tengok enjin tak ada. Dia tengok pinjam elektrik yang tak. Cas rumah kita kat 300 lepas tu kita bayar haram tu. 2 sebulan mampu elektrik. Dia sontu nak bayar elektrik dengan tiang-tiang dalam kereta. Dia start. Bunyi macam ayam tengah duduk beranak kita duduk huluk. Start kat luar. Ekor boleh buka ke handphone. Oh gila itu. Tak. Bahagia bukan pada tu. Bahagia bila Allah campak berkat. Suami kita pun kereta tak start. Dia berjalan slow. Buat apa orang tolong-tolong. Pergi menatang kencing. Tahun 87. Ni Pak 5 orang. Siapa boleh lewat mana yo? Lewat orang. Tak lepak tak punya izin. Kena ada kupas sepat. Seorang ni dua kupas tu. Heran dah tak ni. Buat perangai. Terdelok. Bohong. Mari tak elok. Dah mamat ni kena naik gerak. Penat dah. Tolong kata duduk dalam. Dia pernah boleh terus. Break tak boleh. Mati. Kita duduk telah rasa harap jadah mamat. Ada orang tengah makan mati canai. Naik kata kancil. Turun kat 9 orang. Turun lagi bini tak bagi. Tak tengok lagi. Turun tak seorang. Turun 2. Tak tengok lagi. Turun 3. Tak tengok lagi. Turun 4. Apa nak dia? 9 orang. Campur lagi bini sebelah. Kata kancil duduk tak mana mungkin melekat macam Spiderman satu, Batman. Kata Spiderman, Superman, Ultraman. Kata ramai nak dia. Tapi bila makan aku ya seronok lah. Oh, kamu gaduh berlari semua. Kita metik mata tengok. Ish kata anak kita pada duduk 3 ekor. Bahagia. Dah sahabat pakai Ferrari warna merah. Bukan Ferrari yang ada gambar-gambar kuda tu. Ferrari kan, kereta merah. Tapi bini lari. Kawan tanya, aku nak pergi masjid tak? Tak kena imam. Kata aku tak kena imam tu sebab dia aku sendiri tak nak pergi masjid. Tak bahagia. Bini lari. Rumah besar. Bini seorang. Tak berkat. Rumah kecil. Bini 4. Tarik balik. Yang berhormat tarik balik. Rumah besar 2 tingkat. Bilik dekat 12. Nak bagi bini pakai tekung. Assalamualaikum. Where are you? Sampai rumah dekat tengah-tengah Gulf Melaka tu semua orang kaya. Dia pakai kilang. Dia beli kilang Jepun. Berapa ratus juta. Kaya dia. Memang kaya. Kata rumah dia masuk dalam tanah. Keliling golf. Nak order minuman. Rumah 1, 2, 3, 4. Dia panjang gitu. 2,000 tingkat. B. Hani. Buat air. Satu sampai dah. Saya dengan satu debat. Saya ingat air. Satu sampai dah. Saya nak pergi kat dapur tu. Lengah kaki. Biar aku air tak apa. Tapi dia berbahagia lah. Dia orang banyak sponsor pengajian agama. Lepas tu dia kaya. Nampak tak? Berkat. Duit dia dapat. Imam Sahih kata, apabila berkat itu timpa pada benda yang banyak, nafkah orang lain dapat manfaat. Tuan-tuan 9:35. Maka penghujungnya sikit insya-Allah. Kata Nubuah ni. Hujungnya kata Nabi, kemuncak bagi segala kejayaan ialah jihad sungguh-sungguh. Sebab itu peristiwa Isra Mi'raj ini
ibu-ibu, kakak-kakak, ayah-ayah adaptasi dalam kehidupan kita. Ibnu Katsir Bismillah. Ahli tafsir yang dikenal Ibnu Katsir. Dan Ustaz tak belajar Islam pun kita pakai referen, rujukan dia Qurtubi dan yang lain lah. Tapi saya lebih mudah dengan Ibnu Katsir ni. Dekat masjid kita pun, bekas saya lah, sahabat saya orang Kubang Sepat, Ustaz Fadzli Omar. Dia mengajak zaman saya 1968, sebelah dia. Tak tahu siapa datang. Jadi imam siapa datang, lama tak ni. Bila ayat Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat tu cegah kemungkaran, benda keji. Tapi dia kata, anak murid dia kata lah, soalan tu. Dia kata, tapi kata Al-Quran macam tu. Tapi orang tu tak berubah perangai. Mayang, tapi tak berubah. Syekh kata apa? Anna salatahu ghairu maqbulatin. Makna yang lain, anna salatahu mardudatun. Ketahuilah salat tu tak diterima. Orang yang salat hubung dengan Tuhan elok, insya-Allah. Kita semayang nak lepas tanggungjawabnya, tapi kasih sayang dengan Tuhan tak ada. Jadi bagaimana Ustaz Azki kata apa? Bila kita bertemu dengan Allah, lain macam pun dengar. Macam kita ni mati dah ni. Kan? Apa sebut ni lupa apa dah? Nak sebut apa tadi? Kita semayang sekadar lepas tanggungjawab. Kerja kita lelaki beli ikan, bagi dia pergi sekolah. Dia kasih sayang tak ada. Agak-agak bini dengan anak sayang kat kita. Lepas tu anak-anak lebih dekat dengan mak daripada kita. Kasih sayang. Allahu Akbar, bacaan dia dengan penuh kasih sayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Makasihlah ya Allah. Latih. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Rukuk. Subhanallah. Okey sayang. Tapi daripada jawab Allah Subhanahu ya Allah. Bismillah inna ta'ala berkokok Allah at-tahiyyu rabbi jubur berdengarnya. Tak ada kita yang rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdi. Panjang doa tu. Sebab tu after salat, after the second salam, tak baca doa tak apa. Sebab Nabi kata as-salatu hiya du'a'u. Tak mana tu? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. At-tahiyyat bukan semua gagap. Saya pernah bayang imam tu orang jauh lah, dia gagap. Ngiat ngingsing tu. At-tahi duk tahi tu. Dengar aku dengar aku sekali. Assalamu alaika itu yang terlalu ni sangat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Relax baca. Kan? Tapi pernah ke saya? Maksudnya, if you love somebody or fall in love, you don't worry about him. Exactly 100% we can say
Dia pun sayang kita. Perak. Takkan takak boleh berat. Pinggan tolonglah basuh sekali. Ni hang dah hang ni dia tiap-tiap tahun beranak. 15 tahun nikah, 15 tahun beranak. Itu pasal monopos, dia tak beranak. Tapi nak tolong basuh sepeda bini pun tak lepas. Yang kita berah kita beli. Kalau tak hang. Mu anak piantak sekolah bini beranak dia menyusu kita ada ni, tapi susu tak ada. Tapi dia baik, dia tak kata apa. Tapi ingat kat akhirat nanti kita tak akan beri level sebagai seorang suami bidadari pemeluk kita. Belum cerita bidadari lagi. Waktu hidup kalau buat benda kerja dengan staf, dengan murid, dengan pelajar, dengan anak bawah, masyarakat kampung, buat belai, nasihat, marah kerana sayang, insyaAllah sampai mati dia pegang kita. Anything yang kita bagi tahu kat dia buat baik, Nabi janji kita mati pahala tetap jalan. Contoh tuan, kata Nabi apa dia tak buat kat orang. Orang cekik Nabi ni kata tak pahala. Orang maki Nabi tak pahala. Orang ni kita jangan pernah maki sekali naik terpetas maki balik. Dia tak boleh sebab dia sombong. Sebab orang yang tak ada nilai kasih sayang dalam salat, dia salat tapi sombong dengan Allah. Aku ni saya silap bila tak tahu bayar bayar. Bicara dia. Lepas tu bila buat kerja kat pejabat, bos tak ada, dia boleh lari pergi luar. Kak, telefon sisi. Kak, bos lah. Bos tak main syarat Kuala Lumpur 2 hari ke, khusus. Tak apa. Dia main pukul 9 setengah. Dia suruh kawan depan cakap. Yang kau bangun mangkuk. Di depan cakap, dulu, saya ingat lagi. Rumah dengan quarter rumah dengan pejabat. Di sini pejabat pakai tolong je. Paskat pukul 7, orang lain pukul 7.55. Tapi dekat pejabat dia tak ada. Ni my experience, pengalaman orang kerja kerajaan. Kenapa? Dia buat kerja tak ada kasih sayang. Jadi doktor, saya tahu lah orang poti kerajaan kerja 27 tahun, dia buka bisnes sendiri. Mana ada doktor kat Kedah miskin, tapi orang dapat tengok. Siapa potong getah dengan harap jutawan lah. Mereka jual buat getah tu pun dengan tanah perlu dapat 2 juta. Okey. Tak kerja potong getah nelayan apa nak kaya apa. Tapi dia buat kerja dengan penuh kasih sayang bagi kita makan kedarah hamtai bersawah. Tapi kita jadi doktor. Bukan main gila-gila. Ya apa? Batuk. Batuk ya pak. Ni batuk juga. RM70. Melengkung kawan tu. Pakcik lah ni umur kita pakcik macam doa lah. Nabi dah kata setiap sakit tu ada kafarah dia. Saya tak kata lah pakcik kita ada dosa, tapi sangka baiknya dengan Allah. Saya pun sama juga. Saya doktor buat teruk macam mana ni. Kasih sayang penuh klinik kita. Kita praying, semayang bukan pasal dapat duit. But don't worry, and you must believe, kena percaya ada rezeki dia. Rezeki Tuhan bagi kasih sayang. Orang dapat gaji mahal 15,000 tak cukup. Habis tak? Hutang banyak. Anugerah Allah yang paling hebat. Bahkan Allah kata buat engkau semayang 1 waktu dapat 10 waktu. Saya tak nak cerita rentetan tu. Kalau umat hang semayang 1 waktu tadi maghrib, tuan-tuan dapat 10 maghrib. Jangan pula 10 hari tak bayang pula. Dulu benda semua lah faham. Aku cerita kod lain, dia buat keadaan lain. Ustaz kata 10 hari kira tak bayang. Bayang 1 hari bulan, sama pula 11 bulan, 2 bulan, mengajar mampu yang untuk tu. Bayang isyak 10 waktu, bayang subuh 10 waktu. Bahkan Allah, cuba tengok Nabi. Sikit boleh Ustaz lah. Okey ke? Panjang sikit okey ke? Tuan-tuan, saya main gagah ke kuat di sana. Batal lah. Orang bagi tiket semua tu pilih semua.
Allah. Abu Hurairah pernah bersembah dengan Nabi. Abu Hurairah kata, "Ara'aytum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fi minhu kull yawmin 5 marrat, hal yabqa min daranihi syai'?" Saya tadi kan, Allah tahu makhluk yang paling duk melawan dalam surah Al-Kahfi ayat 54. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'ani lin-nasi min kulli masal wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Tak suka melawan kita. Tapi Allah sayang kat kita. Bila terjemahkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, Imam Nukasi kata Ar-Rahman li jami'il kainat, orang kafir orang apa semua dia rajin dia kaya. Tapi Ar-Rahim lil mu'minina faqat, untuk orang beriman. Sebab Allah tahu kita ni selalu buat dosa, sengaja ataupun tidak. Tak boleh lari. Pada caranya Allah panggil Nabi Muhammad, mai jumpa aku lebih kurang ada khilaf, tak nampak Allah, Nabi nampak dengan mata hati Nabi. Tapi Ibn Abbas kata, aku nak bagi satu gifted, satu hadiah, supaya kalau hamba aku buat, umat kamu ikut, insya-Allah mereka mati, they are cleansed, mereka bersih. Waktu hadir dia ceritakan kita, wahai Abu Hurairah, apa pandangan hang kalau rumah hang ada sepatang sungai, hang mandi 5 kali sebelum subuh, sembilan, tengah hari, petang, maghrib, hal yabqa min daranihi syai'un, agak-agak ada baki daki dah kat badan hang. Maka jawab Abu Hurairah, la yabqa min daranihi syai'un ya Rasulullah, takkan tinggal daki ya. Maka Nabi kata, fadzalika masalu as-salawatil khamsi, maka dengan demikian jugalah kalau umat aku semayang 5 kali sehari, 5 waktu sehari semalam. Special gift Tuhan bagi dekat kita di atas tangan Nabi Muhammad SAW. Apa dia? Nabi suruh sahih, as-salawatul khams mukaffiratun, salat 5 waktu tu, ni maghrib, ini maghrib, ini isyak, ini subuh, ini zuhur, ini asar. Tolak buh dia sikit. Apa sedikit anugerah hebat di Sidratul Muntaha. Dia dapat Sidratul Muntaha tau, bukan dapat langit kedua ketiga, kemuncak. Tak ada siapa boleh lalu yang ada atas tu yang boleh tengok pokok udara yang buah sebesar pepayang sari dan daun bertelinga gajah. Hadis Bukhari disebut. Batang dia langit ke-6, pohon dia langit 7. Walaupun hadis Bukhari sebut langit 7, Imam Nawawi dia buat satu kesimpulan senang, jangan bergaduh. Batang akak langit ke-6, pohon langit 7. Atas ada Jibril, Muhammad dan juga termasuk Nabi Ibrahim yang paling tinggi darjat dia. Bagi semayang lah, turun wahyu dah. Zakat tu wahyu tak, puasa wahyu tak, ni doa ni kena ambil khas menghadap kita ke buat dunia maha mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata siapa salat maghrib tadi menghapuskan dosa selepas asar, siapa sembahyang isyak nanti menghapuskan dosa lepas maghrib, siapa sembahyang subuh nanti menghapuskan dosa selepas isyak. Ni lepas dengar ceramah dia saya mampu gelak.
Waktu pergi makan kedai janda mana, awak janda tak nikah lagi. Aku muat dia tak layan, dosa. Mayang subuh, apa dosa. Lepas tu pula mayang lahak, apa dosa lepas subuh. Lepas subuh pergi kerja, kata korang, rumah tengok dia tak elok semua. Okay. Kemudian, lepas tu zuhur, mayang asyak. Asyak, apa lepas zuhur. Maghrib, itu kan. Itu dah rotate dia. The meaning is, maksud daripada we have no sins. Kita bersih bang. Tak ada dosa Ustaz. Allahu Akbar. Kasih sayang Allah meliputi kasih sayang manusia. Sebab itu sahabat Nabi tanya dekat Nabi tentang apa boleh dia buat dalam hidup dia. Mana dia jawab? Ittaqillaha haitsuma kunta. Satu. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Ittaqillaha haitsuma kunta. Kamu takutlah Allah di mana saja kamu berada. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Iringilah kalau hang rasa ada benda jahat hang buat, hang tolong buat baik lepas tu supaya yang baik dia padam jahat hang. Antaranya salat, antaranya sedekah, antaranya silaturahmi, antaranya bagi orang makan, antara salat-salat sunat yang lain. Banyak antara dia. Ustaz Zaki dia alim pada saya, dia boleh tahu apa benda antara dia. Yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Nak kawan orang buat akhlak elok. Cuk tiga tu. Subhanallah. Yang pertama pasti dia ialah takutlah Tuhan di mana saja anda berada, wherever you are, which level you are. Takut Allah. Ngajak, apa lagi, kerja, nyangkui, tanam pokok, sembang ke pokok. Dia kata, awak lah tegak sangat. Aku beli dekat Pekandat tu, dekat Sembang yang hitam. Pokok hang pergi 15 hari tu, ingat murah. Ni hang umur hang dah 7 tahun, haram tak nak bagi apa kat aku. Sembang pokok, orang tengok macam orang gila. Nampak tak? Sembang dia. Ni dah, aku doa lah bagi Tuhan hang subuh hang. Iya, ada petani rahsia dia macam tu. Wahai bumi, aku tahu matang-matang ada lah. Baby ada, borok mayat ada, mama, borok pelitang ada. Dia kata tak tahu nak buat apa. Dia kata minta joh lah benda itu, bagilah sikit modal boleh makan nak mana. Apa menatang dia kepikiran kepada Allah. InsyaAllah, tuan-tuan, ibu-ibu, bila dapat anak, harapkan anak tu soleh. Dan doa kat kita, haramkan niat hang kerja nanti yang lupa duit cerut Tuhan. Yang lupa hang teruk nak kerja kampung dah sampai nak kelit hitam, kelit gigi pun habis. Yang lupa bagilah itu dia hati, tak payah ke cakap dia Lan, Omar, Rodin, yang lupa lah dapat gaji derma kat masjid. Buah nama mak sama ayah no. Kalau kita mati nanti sedekah nanti buah nama kami. Ya, kami dapat kebaikan anak soleh. Itulah wasiat. Dah, insyaAllah cukup Ustaz. Bagi 5 minit ke 10. Ni yang terlama masa. Start pukul 8. 15 minit. Jam 45 minit. InsyaAllah tak tahu makan apa lepas ni. Dah makan tak? Alhamdulillah. Kalau tak ada makan tu, innalillah. Ramai orang pun makan tak masak. Kan? InsyaAllah. Dia rasa macam lapar pun tau. Saya jadi fikir lah, jumpa kawan dia dah hubung sama yang meninggal tu. Saya pergi kenduri 2 rumah, tapi makan sebab sesak lepas. Balik telan antibiotik,
Buat lebih orang tidur sampai pukul 5.45. Dia dapat nak turun bawah ke nanti ramai orang susah. Dia turun bawah ramai tak nak makan. Dia nak makan Ustaz nak mak boleh. Kita nak makan pun payah. Ya, jadi nanti kau makan dulu baik mak pun kita duduk muka macam duduk dah bukan kita tak lawa. Jadi insyaAllah lah gua dengan marah ayah-ayah semua doa kat saya boleh ayah dah semua pergi buk-buk motor tokai pada doa kat saya sihat amin. Dia dah sebut amin bukan dekut aku sebut 6 kali dah doa bukan amun amin. Doa lah Ustaz Zaki Imam apa pengurusi tadi pun semua insyaAllah. Sebab kita ni duduk jangka besok kita duduk ada lagi ya. Kita jahat sebab kita perasan esok ada lagi. Kita suka tahu taubat, suka melambatkan ibadat sebab kita perasan kita hidup lagi besok. Benarnya jangan dengar cakap James Bond. Dia semua kata tomorrow never die, but we will die. The big obstacle, we don't know how and when, which place want to die. So what's your preparation today for you tomorrow die? Nampak tak? Buat ni okey ni, main masjid subuh Jumaat. Ya, jangan pula Jumaat subuh pula. Saya boleh tak? Kita buat Jumaat dah tadi. Bila subuh tadi? Ustaz kempen subuh Jumaat. Lah, awak ada bodoh piang. Lu yang penduit. Babi pun kejut. Apa jenis pada dia? Jakun pun disimpan banyak. So insyaAllah yang baik tu Allah. Ilmu tu kelemahan saya lah. Buat macam mana? Dengan suara yang tidak seadanya. Saya ni kira-kira satu dari tadi. Tekan sikit dia takat hulu hati. Jadi insyaAllah yang penting doa yang banyak. Besok ada lagi, besok di Bertam, lusa di Bukit Gantang, di Senin, Selasa di Batu Kurau, 14 Valentine Day tapi bukan Valentine Day. Break 15, 16, 17, 18, 19 sampai malam ke 10 Mac. Malam 11 tu relax. Malam 12 tu ada konsert. Orang duk kalau lepas tu ada kalau ada buat konsert Palestin. Muti cakap pun tak dengar kan? Masuk panjang masa doa kalau tuan-tuan ibu dengar kata Ustaz Serin telah kembali ke rahmatullah. Jangan lupa lah buat solat gaib. Ustaz Zaki solat gaib, Ustaz Serin meninggal. Doa kat saya biar saya ditempatkan tempat yang baik. Dan kalau saya pergi dulu insyaAllah dapat masuk syurga insyaAllah dengan berkat doa tuan-tuan. But we are friendly. Kita sahabatkan najmikan nujum. Kita kawan-kawan tua-tua cari kawan sebab dia macam bintang. Memang kita dapat pegang dia, tapi dia telah menarik perhatian kita. Seronok tengok dia. Dan insyaAllah wallahu alam. Akhir kata oleh kalimah-kalimah dan bicara pada malam ini sekarang benar-benar berpihak. Itu berkebetulan semata-mata. Tidak yang hidup dan bakal mati sama terasa pada muka. Itulah. Akhir kata lipat tendokarat pucuk paku ubi kayu buat bapak, buat ibu. Thank you. I love you. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.